长辈们平安，很高兴今天早上我们还可以赞美敬拜，还没有开始，我们先低头祷告。Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara yang terkasih, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Kami boleh diberikan umur yang panjang hingga hari ini, kami boleh diberikan tubuh yang sehat. Walaupun sangat terbatas, kami boleh tetap diberikan perlindungan Tuhan. Kami boleh mendengar anak cucu kami berteriak memanggil kami. Kami boleh mendengar anak cucu kami bersama-sama tertawa bersama kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, berkatilah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 我们来一起唱嘉陵颂。我有一个好朋友，主耶稣是我们的好朋友， Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. 朋友他的名字叫耶稣，他是一个真正不变的朋友，不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，他是我从生长到的好朋友。每当别的朋友都离去，只有他眼泪留在我身旁，给我安心，给我的温馨。他是我最好的朋友，耶稣。Punya teman karib namanya Tuhan Yesus, Dia teman setia tak berubah. Walau fajar dan senja atau siang dan malam, Dialah sahabatku selamanya. Kalau yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal di depanku. Liburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. 现在我们读一段的经文，从哥林多后书第42章，从第9到4节。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢我自己的软弱，好叫基督的能力护庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、饥难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”今天在我们当中正道的是杜牧师。
翻译的是杜师母。还没有听到之前，我们来唱《轻轻听》。Halo, Shalom Susu AI yang dikasihi oleh Tuhan. 上帝所爱的叔叔阿姨们， Senang sekali kita berjumpa lagi dalam persekutuan melalui channel online kita. 我们很高兴今天能够通过网络来聚会。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们还没有思想神的话语之前，我们先祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini atas anugerah-Mu. Kami bisa bersekutu kembali melalui wadah Komisi Usia Indah gereja kami. Sekarang saatnya kami akan merenungkan firman-Mu sendiri. Biarlah roh Tuhan yang memberkati kami, menguduskan dan mengurapi hamba-Mu, dan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, bagian B. 今天我们要采用一节的经文，就是在哥林多后书12章第10节的下半节，作为我们今天分享的一个主题。 Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 因为什么时候软弱，什么时候就刚强了。 Ayat ini sekaligus juga tema kita pada hari ini. 这一节经文也是成为我们今天的主题。 Saudara, ada seorang motivator yang terkenal, namanya Nick Vujicic. 有一个激励家呢，他叫尼克。 Nick ini lahir dalam kondisi yang sangat tidak normal secara fisik. 他生下来就残疾。 Dia lahir dari keluarga baik-baik, namun dia memiliki cacat dari sejak lahirnya. 他是出生在一个良好的家庭，但是呢，很可惜，就是一出生就身体上欠缺。 Dia tidak punya 2 tangan maupun 2 kaki sama sekali. 他没有双手，也没有双腿。 Ketika bayi Nick
itu lahir, keluarganya sempat tidak bisa terima alias kecewa. 当 Nick 出生的时候，他的家人实在很不能接受，也感到很失望。 Tapi karena mereka keluarga ayah ibunya adalah keluarga Kristen yang baik, 但是因为他的父母亲是一个很好的基督徒， lambat laun dia tetap belajar menerima realita kehadiran anak tersebut. 慢慢的他们就开始接受尼克的存在。 Dengan sabar, dengan tekun, dengan setia, orang tuanya mendidik dan membesarkan anak tersebut. 他们以耐心、爱心来抚养、来养育尼克。 Nah, Nick sendiri sempat juga frustrasi ketika menyadari dirinya tidak normal itu. 但是尼克呢，他也自己感觉到非常的沮丧，也不能够接受自己。 Suatu masa tertentu dia sempat mau mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. 他曾经想过要自杀， Tapi melalui kesabaran dan ketekunan kedua orang tuanya, akhirnya Nick juga dihantar untuk menerima realita dirinya dan akhirnya belajar berpikir secara positif. 通过他父母亲的辅导，后来尼克呢也是慢慢能够接受自己。 Dia bertumbuh secara mental dan spiritual yang baik. 后来他就在他的精神上，他的属灵上不断的成长。 Dia juga mengikuti pendidikan dan memiliki prestasi yang baik. 他也有良好的在学业上也有良好的成绩。 Sampai akhirnya dia menjadi seorang pembicara yang terkenal. 到最后，他成为一位很出名的演讲家。 Bahkan akhirnya dia juga bisa membangun keluarga, punya istri yang cantik. 后来，他也组织了家庭，有一位很漂亮的太太。 Bukan hanya istri yang cantik dan saleh, tapi dia juga dikaruniakan anak-anak yang cantik dan tampan. 他不但有了一位漂亮的妻子，而且他也拥有很帅的儿子和漂亮的女儿。 Dia berangkat dari keterbatasan dan kelemahan yang ada pada dirinya, namun dia membangun spiritual, menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. 虽然他出生是残疾的，但是呢，他在属灵上能够不断的成长。 Sampai akhirnya dia menjadi seorang motivator yang bertaraf internasional. 到后来，他就成为一位国际的激励家。 Dari kelemahan, dia membangun kehidupan berdasarkan kekuatan yang dari Tuhan. 他从软弱当中，在神里面建立自己。 Nah, tema kita pada hari ini, sebagaimana tertulis di dalam bacaan tadi, 刚才我们所读的这一节经文， yaitu sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。 Kalimat ini diungkapkan secara jujur oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. 这节经文是一位神的神仆，是保罗诚恳地说的， Sekaligus juga merupakan kesaksian imannya sendiri sebagai seorang yang dipilih dan dipanggil menjadi pelayan Tuhan. 这也是成为他蒙神呼召的一位仆人所说的一句话。 Nah, kita tahu bahwa perikop bacaan ini kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, 如果我们看上面的经文， maka Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang yang penuh dengan kelemahan. 保罗他说他是一个充满软弱的人。 Dia
Dia menyebut ada duri di dalam dagingnya. 他说在他身上有一根刺。 Apa yang dimaksud dengan duri dalam dagingnya itu? 那么他身上的刺是表示什么呢？ Memang tidak dijelaskan secara detail. 圣经并没有很详细的说什么。 Tapi para penafsir mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksud oleh Paulus adalah satu penyakit yang tidak kunjung disembuhkan. 但是呢，解释圣经的人说呢，大概是，这个刺，这根刺呢，就是代表他身上的一种病。 Dia sudah berulang kali, bahkan sampai 3 kali memohon dan berseru kepada Tuhan untuk melepaskan duri dalam dagingnya itu. 保罗也曾经3次的恳求上帝除去他身上的这根刺。 Dia berseru-seru minta belas kasihan daripada Tuhan. 他恳求上帝的怜悯， Tapi apa jawaban dari Tuhan? 但是神怎么说呢？ Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 神对他说：“我的恩典够你用的。 Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. 因在软弱上，我的能力显得更完全。” Dan akhirnya Paulus menerima jawaban itu secara lapang hati, lapang dada sebagai sebuah kenyataan yang memang harus diterima. 到最后，保罗就诚心的接受这个事实。 Tuhan mengizinkan kelemahan dan sakit penyakit dia alami dalam hidupnya. 神已经允许一切的病痛发生在他身上。 Justru dia itu menjadi sarana untuk menegaskan dan menyadarkan bahwa kita manusia, termasuk Paulus, tidak bisa menyombongkan diri. 这就让保罗也让我们醒悟，我们在神面前没有一样是我们可以觉得自觉骄傲的。 Justru di dalam kelemahan dan keterbatasan itulah menjadikan dia sepenuhnya bergantung dan bersandar kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. 就因为这个软弱，让他能够完全的降服在神面前，完全的信靠神。 Melalui keterbatasan dan kelemahan yang Tuhan izinkan itu, menjadi dorongan dia untuk tetap berjuang dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. 借着神所赐给他的力量，让他学习完全的依靠仰望主。 Dan dengan keterbatasan dan kelemahan itulah akhirnya dia tetap dipakai oleh Tuhan dan kekuatan sumbernya semata-mata hanya dari Tuhan. 因着他的软弱，他就能够完完全全的依靠仰望主，知道他的力量是从神而来。 Nah, Susu AI dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的叔叔阿姨，亲爱的弟兄姐妹们， kita sekalian juga punya kelebihan, tetapi juga banyak kelemahan dan kekurangannya. 我们大家都有优点，也有很多的缺点。 Sebagai kaum yang sudah tergolong lanjut usia seperti ini, justru ada banyak kelemahan-kelemahan yang muncul dalam diri kita. 对于我们这些上了年纪的人呢，可以更看到我们身上有许许多多的软弱。 Secara fisik, kita tidak lagi gagah dan perkasa. 在肉体上，我们不能够好像以前那样壮。 Secara mental, kita juga banyak keterbatasan dan kekurangan. 在我们的那个体力上、精神上，我们也不像以往那样。 Bahkan tidak sedikit di antara kita juga punya sakit penyakit yang berbeda-beda dan beraneka macam. 在我们当中也有不同的身体上的疾病。 Itu menandakan bahwa kita tidak ada manusia yang sempurna. 这表示我们人是不完全的。 Kita sekalian lemah dan terbatas adanya. 我们是软弱的，是很有限的。
Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. 但是这不表示我们不能够做什么。 Justru di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, 就是因为在我们软弱的时候，我们仰赖神的能力， disitulah semangat dan sukacita yang Tuhan anugerahkan itu menjadi kekuatan dan power bagi kita. 那么神所赐给我们的喜乐，成为我们的力量。 Bahkan Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menjadi sebuah kekuatan yang ekstra. 神也可以接着我们的软弱，成为一个超大的能力。 Kita juga mengenal seorang komponis Kristen yang hidup di 2 abad yang lalu. 我们也知道有一位音乐家是在2个世纪前的， yaitu Fanny Crosby. 就是 Fanny Crosby。 Nah, Fanny Crosby ini juga lahir dari keluarga yang baik-baik, yang saleh. Fanny Crosby 也是出生在一个良好的家庭，是一个虔诚的基督徒家庭。 Dia lahir secara normal sebenarnya. 他出生的时候是正常的， Tapi pada masa kanak-kanak dia sempat mengidap penyakit demam yang sangat ekstrim. 但是在他小的时候曾经发高烧， Dan akibat dari penyakit yang dia derita itu, efek sampingnya adalah dia mengalami kebutaan secara permanen. 那在那次的高烧之后呢，就有后遗症，就是他眼睛看不见了，瞎了， Dia dalam kondisi buta seumur hidupnya. 他就一生眼瞎。 Tapi ternyata di tengah cacat dan buta yang permanen itu, 但是就是因为他眼睛永远的失明了， melalui didikan dan kesetiaan kedua orang tuanya, 通过父母亲的陪同教导， dan juga melalui semangat hidup yang dimiliki oleh Fanny Crosby sendiri, 然后Fanny Crosby 自己也拥有那个生活的那个毅力。 Tuhan memberikan kesempatan untuk mengembangkan talenta di bidang musiknya. 神给他机会来去发展他的这个音乐的那个Ya, pokoknya 音乐的恩赐。 melalui talenta di bidang musik itulah akhirnya dia bisa mengubah banyak lagu-lagu rohani yang terkenal. 通过这个恩赐呢，他也能够制造出很多的属灵歌曲。 Dicatat bahwa ada lebih dari 8.000 judul lagu dia hasilkan di dalam kondisi kebutaan dia. 在他失明的期间呢，他制作了大约有8000首的歌曲。 Dan lagu-lagu rohani yang dia gubah itu atau lagu-lagu hymn masih kita kenal dan lestari sampai hari ini di kalangan gereja-gereja. 他所创作的几首 hymn 的歌曲呢，也在各个教会来使用。 Melalui talenta yang Tuhan karuniakan, melalui semangat yang dia bangun dengan bersandar kepada Tuhan, 上帝所赐给他的恩赐，还有他自己本身的那种毅力， dan lagu-lagu rohaninya bisa memberkati banyak orang dan dilestarikan di gereja-gereja Tuhan sampai hari ini. 使到他所创作的歌曲能够在教会里面使用，成为多人的祝福。 Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的叔叔阿姨、弟兄姐妹们， ada banyak contoh-contoh lain yang mirip dengan apa yang tadi kita diskusikan. 还有其他很多类似的例子。 Tapi intinya adalah kalau kita tetap berpegang teguh dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Sang Maha Kuasa itu,
总结呢，就是当我们完全的信靠仰望主的时候， dan didorong oleh keyakinan iman dan kesetiaan sepenuhnya kepada pimpinan dan kehendak Tuhan, 然后我们忠心的来跟随上帝的引导， melalui kelemahan sebesar apapun, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kekuatan yang baru yang bisa membawa dampak baik. 无论我们有多么的软弱，但是上帝能够给我们很大的力量。 Mari kita terus menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. 让我们大家愿意完全的信靠依赖主。 Di dalam kelemahan yang kita ada, kita membangun kekuatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. 通过我们身上的软弱，让神赐给我们力量，从神支取力量。 Dan kita siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat-Nya. 我们也愿意交在主的手中，成为他手中的器皿。 Tetap semangat, jayo, kita hidup beriman, bersandar kepada Tuhan. 我们大家要一起加油，我们要完全的信靠主。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk di dalam doa sekaligus menaikkan doa syafaat kita. 我们一起来祷告，还有为几项的事情来代祷。 Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya roh Tuhan sendiri yang memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Kami kelompok lanjut usia yang dikategorikan sebagai anggota komisi Usia Indah gereja kami. Kami juga menyadari siapa diri kami, kelemahan dan keterbatasan kami, bahkan tidak sedikit sakit penyakit menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam tubuh kami. Namun kami bersyukur di dalam segala keterbatasan dan kelemahan itulah kami hanya bisa menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami yang sempurna, maka di dalam kelemahan kami, kuasa Kristus menjadi nyata, dan itulah kekuatan kami. Berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dari anggota Komisi Usia Indah, terutama yang sedang mengalami sakit penyakit, tidak bisa leluasa ke sana kemari. Kami masih harus bersabar untuk banyak waktu tinggal di rumah. Kadang-kadang kesepian, kadang-kadang kami harus sendirian. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan akan tetap menopang dan memberikan kekuatan ekstra kepada kami untuk kami dapat mengisi waktu-waktu yang ada dengan tetap meyakini Tuhan bisa memakai kami dengan segala kelemahan yang ada itu untuk tetap mendatangkan kebaikan, menjadi saluran berkat baik bagi anak cucu kami, bagi keluarga besar kami, bagi gereja kami, dan bagi masyarakat di mana kami hidup sehari-hari. Kami juga berdoa buat gereja kami GKI Kanaan dengan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, berkati para anggota majelis, penatua dan diaken, berkati para pengurus dan aktivis di setiap komisi yang ada di gereja kami. Semua bisa saling bahu-membahu dengan tetap menyandarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi nyata dan gereja kami tetap dibangun, bertumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah, membuahkan hal-hal yang positif yang bisa berdampak positif
pula bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami juga doakan untuk kegiatan gereja kami dalam minggu-minggu Prapaskah ini melalui program-program yang diselenggarakan oleh gereja bisa menghantar kami sebagai warga jemaat terus merasa terpelihara secara rohani. Dan kami terus membangun spiritualitas kami dengan mengandalkan kuasa dan anugerah Tuhan, sambil mengingat pengorbanan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami untuk memberi jaminan keyakinan iman dan keselamatan kepada kami semuanya. Berkati juga negara kami, Indonesia, dengan segala perjuangan dan upaya-upaya menjaga stabilitas, baik di dalam politik, perekonomian, keamanan, terlebih kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum reda sampai hari ini, bahkan ada cenderung kembali meningkat kasus COVID. Kami berdoa agar upaya-upaya yang baik dari pemerintah dan disambut dan didukung oleh disiplin kami sebagai warga negara, pada akhirnya masalah ini bisa tertangani dengan sebaik-baiknya melalui upaya-upaya medis yang dilakukan. Kami berdoa juga untuk perdamaian di seluruh dunia, terutama akhir-akhir ini sedang merebak konflik antara Rusia dengan Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau yang adalah Tuhan, Raja Damai dan penguasa atas dunia ini, Engkau mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin yang terkait untuk bisa menjaga perdamaian dan menciptakan suasana ketenangan di tengah-tengah gejolak dunia yang terus berubah ini. Terima kasih. 谢谢杜牧师的真道，希望我们不单单听，也要遵行主的话。我们来唱一切歌颂赞美。一切歌颂赞美，都给我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣之名，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 我们在还没有结束，我们来念主祷文。Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 再见。